Food Technology Challenge yang saya bersama dengan ketua projek barunya, iaitu Aina Maisarah Muhammad Azizi, baru saja berusia 16 tahun, bakal mewakili Malaysia dan pasukannya di Abu Dhabi November ini. Okey, Aina, tadi saya ucapkan sekali lagi, walaupun anda masih lagi berusia 19 tahun, tapi sebenarnya saya kira peringkat ini sudah cukup jauh tak nak pergi, ya. Okey, dan juga tim. Okey, saya nak tanya pasal saya pada aspek teknikal lah kan. Saya juga diberitahu sebenarnya bahawa pasukan ini bukan sahaja harus memikirkan dari segi vehicle bentuk, dari segi desainnya dan sahaja, tapi sebenarnya mereka juga perlu kata orang sediakan satu proposal dan juga cari sendiri sponsor. Apa betul? Ya, betul. Okey. Jadi sebenarnya macam F1 School sendiri lah, itu bukan, maksudnya dia bukan satu pertandingan tertumpu pada satu aspek, dia tertumpu pada aspek menyeluruh dari segi macam mana kita nak design kereta ni, macam kita nak cari ranah untuk satu kereta ni lah. Macam tu macam cikgu saya cakap lah, F1 School satu tu, bayangkan kita ni satu company di mana kita perlu menguruskan setiap benda dalam tu, dari segi kewangan dia, keluar masuk duit, hasil apa yang kita nak jual, dan kita tak jual barang di sini je, kita ada buat kereta, macam tu lah. Dari segi produk quality kita kena jaga macam tu. Okey, daripada perkara-perkara ini, apa yang sebenarnya anda dapat pelajari selain daripada aspek teknikalnya? Apa yang anda rasa macam ini memberikan satu nilai tambah yang cukup baik buat Aina di masa depan, Aina? Okey, macam saya sendiri lah, saya untuk yang kali ni saya dapat jawatan lah, tinggi jawatan lah tu, selaku seorang graphic designer. Okey, graphic designer ni macam dia yang akan menentukan warna apa untuk tinta. Macam contohnya macam untuk betul ni boleh tengok dia warna hijau, kuning dengan putih, kelabu lah macam tu. Dia graphic designer yang akan menentukan warna, kenapa dia pilih tu, dan kalau tu ini portfolio kita orang, saya juga yang bertanggungjawab atas portfolio ni. Portfolio ni ada 20 pages, saya yang bertanggungjawab untuk mendesainkan. Semua isi dalam ni saya yang akan susun. Aspek kreatif ni lah. Dia yang minat dia benda-benda cuma macam bila nak lukis hand draw tu saya tak reti lah. Tapi bila nak untuk ke komputer macam dari segi animasi grafik tu saya minat. Saya belajar Photoshop, Illustrator tu daripada saya belajar 3. Itu pun bukan saya bukan belajar sebab saya pergi kelas ke apa ke. Sebenarnya saya start mencebur di bidang macam Illustrator semua ni sebab saya blogging. Lepas saya blogging kan, saya tengok orang, header orang cantik, saya pun nak buat sama. Jadi saya tengok tu dari situ saya belajar secara tak langsung lah. Adakah anda menghadapi kesukaran dalam menentukan desain itu? Okey, sebenarnya tak ada susah mana pun, sebab F1 ni apa-apa perkara kena ada research dia. Macam saya, sebab saya graphic designer, jadi saya kena buat research terhadap warna-warna ni. Contohnya macam warna merah, kenapa kita pilih warna merah? Kalau kita pilih warna biru, kenapa kita pilih warna biru? Contohnya warna merah, contohlah, kenapa kita pilih warna ni? Sebab dia punya wavelength tu, dia punya wavelength tu panjang. Jadi bila dia panjang, dia akan attract mata orang dengan lebih efektif lah. So itu macam lebih, kalau kita nak branding company, dia macam efektif lah untuk satu company tu. So macam saya pilih warna tu memang saya kena buka information saja. Kenapa warna ni dari segi psikologi apa macam tu lah. Wah, bayangkan ini kata-kata yang kuat daripada anak berusia 16 tahun. Okey, Aina, Aina rasa tak dengan pengalaman yang Aina ada ni, Aina kutip sepanjang Aina nilai projek ni, adakah Aina rasa sudah cukup yakin sebenarnya untuk menempuh alam di luar persekolahan? Katalah Aina selepas ini akan pergi ke college, peringkat lebih tinggi, Aina akan berada di bidang pekerjaan. Bagaimana Aina melihat sebenarnya projek ini akan menambahkan Aina nilai tambah pada CV Aina dalam pergi ke peringkat yang lebih tinggi seterusnya nanti? Okey, macam saya dah cakap kan, F1 School pertandingan sendiri meliputi semua aspek. Jadi saya rasa macam, dan kira macam saya rasa macam semua komplit lah. Saya cari duit, saya tahu macam mana nak handle, nak macam mana cari duit, cari sponsor, macam mana kita nak komersialkan satu barangan, cara kita nak apa produk lain daripada yang lain, buat kita punya apa yang kita nak buat tu jadikan macam kita mungkin lain daripada yang lain, special lah. Okey, dalam pertandingan kali ini, kalau sebelum ini dalam projek Pintus itu mereka hanya bergerak dalam satu kumpulan. Kali ini Aina akan bersama-sama, dan Aina dan juga pasukan akan bersama-sama bergabung dengan pasukan dari Jerman. Okey, jadi nama pun dah berbeza, High End Racing katanya. Jadi macam mana Aina berkomunikasi dengan pasukan dari Jerman ini? Sebab saya tahu cikgu Aina saya melalui Skype, tapi mereka ini orang Jerman.
bincangkan tentang projek pertandingan ini? Memang ada banyak halangan lah kan. Satunya, masa kita dan masa sana memang tak sama. Malaysia dia awal 6 jam daripada Jerman. Itu salah satu lah. Contohnya macam kita nak Skype, kita kena tengok juga orang tidur orang. Tak ni kita shot sendiri, pukul ni sebab datang tapi dia tengah tidur. So salah satu halangan yang first. Secondnya, slang English tu. Slang English ni dengan English orang rumah kan lain kan. Kadang-kadang bila bercakap tu kita tak faham dia pun tak faham kita. Jadi macam bila tengah Skype conference ni, video conference tu masing-masing kita cakap slow motion macam dia bukanlah slow motion tu nampak macam kita tak ada cakap bahasa Inggeris. Tapi bila komunikasi tu berjalan dengan lancar, pihak ni dan pihak ni saling memahami macam tu. Okey, itu salah satu halangan saya kira kecil lah kan. Tapi antara halangan besarnya ialah bagaimana untuk mengumpulkan dana untuk tim ini, pasukan ini dapat pergi ke Abu Dhabi November ini dan bertanding di sana. Kerana saya lebih tahu bahawa dananya yang dibuka sini bukan sikit-sikit dia. Kalau macam satu peserta tu lah, kita akan datang 3 peserta dan satu peserta dia memerlukan RM20,000. Saya ni bagaimana progres kumpulan Aina dalam berusaha mencari dana dapat kata orang membantu pasukan anda bertanding di sana? Sebenarnya saya nak terangkan jugalah macam F1 ni kira macam memang untuk mencari satu penaja ni memang sebahagian daripada pertandingan. Jadi macam dan even kita mana nombor 1 tempat regional ke nasional ke, kita memang takkan menang duit. Even kalau peringkat dunia pun kalau kita menang, kita cuma dapat beasiswa penuh. Jadi macam tu lah, macam progres tadi tu kan. Sebenarnya kita masih dalam tak banyak lagi penaja kita dapat. Sebab tu kita macam kita nak ke F1 ni untuk memudahkan masyarakat tentang apa tu F1 schools dan nationals. Sebab apa? Sebab antara masalah yang kita hadapi untuk mencari penaja sekarang ni, orang tak tahu apa tu pertandingan F1 schools dan nationals. Apa ni benefit dia boleh bawa kepada anak-anak seperti Aina ni, anak-anak seperti Amirul tadi kan. Okey, jadi kalau macam tu saya ingin menyerulah kepada kita, kepada penonton yang berada yang sedang melihat program ini untuk sama-sama membantu anak-anak kita mungkin dalam segi tak kira lah keuangan ke atau support motivasi ke, dan mereka semua dapat pergi untuk ke Abu Dhabi dan juga katakan bertanding kompet sesama mereka di antara peringkat antarabangsa ini ya. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Aina dan selamat hari kepada pasukan ini, tim